mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam anna Allah azza wa jalla yaqul man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, barisan imam, barisan Bilal, seluruh datang kuasa, Tuan Nazir, tidak dilupakan kepada seluruh pentadbir, muslimin, muslimat, ibu ayah, para guru, para ustaz, para ustazah, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah nikmat kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam ini 22 Rabiul Awal. Hari ini 22 Rabiul Awal 19 Oktober dapat kita melaksanakan solat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah Allah taala aturkan kita untuk terus kita berada pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, menghidupkan rumah Allah dengan ilmu. Kita sama-sama mengulang kaji Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengambil ibrah, pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab itu antara ganjaran dan fadilat yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli-ahli majlis ilmu ini yang Nabi sebut dalam hadis sahih, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah pada mana-mana tempat pun yang mereka ni berkumpul daripada banyaknya rumah-rumah Allah, yatlunal kitab, mereka ni membaca Al-Quran, duduk rumah Allah baca Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mengulang kaji Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, tak lain tak bukan yang pertama sekali Allah Ta'ala akan bagi ketenangan. Sebab itu rumah Allah ni memang tempat yang paling menenangkan jiwa. Mana tempat lagi kalau duduk dalam masjid surau dengar ceramah boleh terlentuk? Masjid aja, surau aja kan, tenang aja. Dengar khutbah abang-abang kita, tenang aja. Imam tu dah jenuh ketuk tongkat dah, tenang. Sebab apa? Rumah Allah taman syurga ni memang menenangkan jiwa. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan kerahmatan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tu kan penting. Kita masuk syurga bukan sekadar dengan amal ibadah kita, tapi kerana rahmat Allah.
Jadi orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, dia akan mendapat rahmat, kasih sayang, perlindungan dan pengampunan dosa daripada Allah. Yang ketiga, Nabi sebut wahaffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Walaupun malam ni sepatutnya jadual asalnya malam Jumaat, tapi ada problem masalah jadual, bincang-bincang, tukar Rabu malam Khamis. Hari inilah. Saya pun risaulah kan, ataupun kita pun yang menganjurkan majlis ni risau, takut-takut orang hari kerja mungkin sibuk dengan pelbagai urusan. Tapi alhamdulillah ramai juga yang hadir, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan rahmati Allah, untuk menghidupkan Maulidur Rasul, untuk menghidupkan majlis maulid dan salawat kita pada malam ini. Dapatlah kita naungan daripada para malaikat. Malaikat duduk di atas langit. Kerja malaikat ni beribadah kepada Allah. Tak tawaf dia dekat Kaabah, dia ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kerja-kerja yang lain, dia cari orang yang baik untuk dia doakan, dan dia cari orang jahat untuk dia sampaikan kemurkaan Allah. Jadi sebab itu bila kita dapat doa malaikat ni, kira beruntunglah. Kalau orang soleh pun doakan kita, kita rasa dah teramat-amat seronok, apatah lagi kalau malaikat yang kerjanya beribadah kepada Allah mendoakan kita. Besarnya rahmat dan kebaikan duduk dalam majlis ilmu. Dan yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, nama-nama orang yang duduk dalam majlis ilmu disebut-sebut oleh penduduk langit. Penduduk langit ni siapa? Ahli salih, para syuhada, aulia, para wali Allah, para nabi, para rasul. Mereka sebut nama kita. Kita ni kalau ada seorang VIP sebut nama kita dalam majlis besar, perhimpunan bulanan, tiba-tiba ketua pengarah sebut nama kita, kebetulan kita terserempak dengan ketua pengarah dekat kedai makan malam semalam, dia perasan nama kita, dia sebut nama kita. Tu Abdullah bin Jamil, sebut nama kita. Kita bukan kerja tinggi kiduk kiri kanan, orang kiri kanan dia pun dia tak sebut nama. Kita tak mana-mana orang dia sebut nama. Oi, bangga, seronok. Begitulah seronoknya. Bagaimana kalau penduduk langit, orang yang terpaling VIP di sisi Allah, menyebut-nyebut nama mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan, hidupkan majlis ilmu. Tiap kali, tiap masa, di mana-mana, di rumah kita pun begitu. Dalam sebulan, ajak ahli keluarga berkumpul, panggil ustaz. Ustaz ni dia tak semestinya datang masjid surau, datang rumah kita pun boleh. Buat majlis, buat kuliah ringkas-ringkas. Ataupun kita sendiri buka kitab, buka hadis, buka Al-Quran, supaya ahli keluarga kita pun dibiasakan dengan majlis ilmu. Dia bukan majlis ilmu dia macam formal kat masjid, kat surau je. Kat rumah boleh buat. Kalau nak buat selawat gendang-gendang boleh sama-sama, tak kira masa. Balik kampung ni, di Bali ni kan cuti raya, ramai orang balik cuti kampung. Balik raya kumpul-kumpul, apa salahnya kejap lepas maghrib, tak lama pun 15 minit 20 minit duduk kejap. Bang Long, rasanya Along ni masuk sekolah tahfiz ni, cerita sikit apa yang Along tahu daripada ayat Quran tu. Satu ayat pun cukup, cerita dengar. Kalau salah kita betulkan, jangan salah kau ni dapat jalan sesat ni. Betulkan lah, apa salahnya duduk dalam komuniti. Supaya apa? Kita biasa dengan majlis ilmu. Tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmat kasih sayang Allah. Malam ni kita bersama-sama untuk kita bawakan satu tajuk sempurna ceramah perkongsian daripada kita mengambil iktibar Maulidur Rasul dengan tajuk Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi pertama sekali saya nak tanya tuan-tuan, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. Walaupun penat siang tadi macam-macam urusan, hadir tahniah pada tuan-tuan rahmati Allah. Begitulah tuan-tuan, jalan dakwah ni, orang yang menerima dakwah pun penat, orang yang bagi dakwah pun penat. Tak ada dua-duanya boleh rehat. Kalau saya pun 2 minggu 3 minggu ni memang tak balik-balik rumah lagi. Lepas tu bawa anak saya datang sini. Anak saya bercuti berjalan mana? Pergi dengar ceramah bapak dia. Anak saya depan. Ikut mana? Jom malam ni papa ada ceramah. Saya mana abi? Abuya tak ada. Papa pun moden. Ingat ustaz semua abi-abi, tak ada. Papa. Ikut papa malam ni pergi ceramah. Sebab apa? Dah kemarin pergi Miri. Habis Miri 3 hari, pergi Labuan 3 malam. Kalah orang politik nak pilihan raya tu kan. Mahalnya ustaznya main-main.
kan, cuma bertanding je kalah, wallahu alam, tak tahu apa pasal. Cuma nak kata gitulah, penat, letih. Tuan-tuan pun letih, kerja tadi letih, kita ni letih lah hidup atas muka bumi ni tuan-tuan. Tapi majlis-majlis macam ni lah memberikan kekuatan pada kita. Kalau tak ada kita kumpul macam ni, anak-anak kita tak datang majlis ilmu selawat macam ni, penat kita dengan segala urusan dunia. Inilah yang nak menghidupkan kembali semangat aura kita untuk terus menikmati hari-hari yang berlaku. Kita cas balik bateri kita. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Kita nak bercerita tentang Maulidur Rasul, kita nak bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu makhluk yang kalau kita nak ceritakan susah kita nak gambarkan dari segi cantiknya Nabi, akhlaknya Nabi itu sendiri, kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi ni susah nak gambarkan. Kalau kita baca daripada hadis-hadis yang datang kepada kita pun, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Tirmizi, Sunan Sittah, semua hadis daripada periwayat hadis cerita tentang akhlak Rasulullah. Antaranya kitab Syama'il Muhammadiyah, ciptaan Nabi, rambut Nabi, hidung Nabi, cincin Nabi, tanda kenabian, kaki Nabi, cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap, Nabi suka makan apa, Nabi pakai baju macam mana, Nabi bergerak kaki mana dulu, Nabi duduk cara macam mana, Nabi makan, Nabi minum, hirup air macam mana. Banyak. Itu pun kita tak tergambar lagi bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan kitab itu, ada pula kitab akhlak, cara Nabi bersosial, cara Nabi bergaul, kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, karangan Imam Ad-Nabhani. Kaji tengok-tengok, Allah, tak terbayang kita. Sebab itu kata ulama, kalaulah kita ni berjalan kita berjalan ni merata dunia pun, Allah Ta'ala anugerahkan kita 1000 tahun umur kita hidup, kita berjalan merata dunia, kita nak cari satu orang manusia macam Rasulullah, kita takkan dapat jumpa. Kita nak cari orang yang paling sabar macam Rasulullah, kita takkan jumpa. Kita nak cari orang yang paling cantik wajah macam Rasulullah, kita takkan jumpa. Kita nak cari orang yang paling wangi harumannya macam Rasulullah, kita takkan jumpa. Itulah the one and only, the one and only, first and last Allah Ta'ala bagi kita sebagai satu rahmat dan syafaat kepada kehidupan kita, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau nak sebut pasal akhlak Nabi ni tuan-tuan, nak banding dengan kita ni kan, teringat kita satu kisah. Kisah waktu mana Nabi menyelesaikan misi Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, dia satu hadiah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Yang pertama disebabkan waktu dan tahun tersebut tahun yang paling dahsyat orang Mekah bantai Nabi. Bantai mental Nabi, bantai fizikal Nabi. Bukan Nabi je, orang yang di sekeliling Nabi pun kena benda yang sama. Tahun tu juga Abu Talib meninggal. Tahun tu juga Khadijah meninggal. Perempuan yang duduk dekat dengan Nabi, perempuan yang tak pernah dimadukan Nabi, perempuan yang zaman itu semua orang tak suka dengan Nabi, dia tawar diri untuk bersama dengan Nabi, dia meninggal. Nabi susah hati, Nabi al-bashar, Nabi manusia, Quran sebut. Macam kita ada perasaan, walaupun ciptaan tak sama macam kita, dia lebih istimewa, tapi perasaan jiwa macam kita. Turun surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami dah mencuci, membersihkan hati kamu Muhammad supaya kamu tenang. Jangan fikirlah, jangan tertekan lah. Tapi dah nama manusia, ada kala kuat macam mana pun awak down juga. Kau ni tak down, awak dah punya pasal lah. Ada kala down juga kita, ada kala letih juga kita, ada kala tertekan juga kita. Disebabkan tekanan-tekanan ini, Allah Ta'ala anugerahkan Isra' dan Mi'raj, misi yang Allah Ta'ala berikan pada satu malam. Saya tak nak ceritalah Isra' Mi'raj itu, tuan-tuan dah tahu, tiap-tiap tahun ceramah Isra' Mi'raj. Cuma saya nak sampaikan kepada tuan-tuan apa yang berlaku pada pagi waktu Nabi landing. Senang kita katalah, waktu Nabi sampai, Nabi jejakkan kaki dekat Kaabah. Sebab Nabi bergerak minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada Al-Haram ke Al-Aqsa, kemudian daripada Al-Aqsa patah balik pergi Al-Haram dalam satu malam. Cerita yang saya nak sampai pada tuan-tuan, apa yang berlaku pada Nabi pada pagi pertama itu bila Nabi sampai dekat Kaabah. Masjid Al-Haram itu
diceritakan, diumpamakan, diertikan dengan kawasan dataran Kaabah. Sampai saja Nabi SAW dekat dataran Kaabah, orang pertama yang nampak Nabi senyum seseronok yang mungkin, senyum seindah yang mungkin, gembiranya Nabi pagi tu, ada seorang laki itu namanya Abu Jahal. Tahun tu sedih, tertekan, nak senyum pun susah. Tengok orang tertekan, bukan dia boleh senyum aja, itulah ada penyakit. Orang ada masalah ni, muka dia payah nak senyum, kadang-kadang jelah senyum. Tak kata tuan-tuan rahmati Allah, punyalah pagi tu bila Abu Jahal tengok muka Nabi SAW, senyum yang teramat sangat. Abu Jahal apa lagi, dia tanya kepada Nabi, Muhammad, sebelum ni tak pernah senyum macam ni, ada cerita best lah. Itulah kan, kita tengok kawan kita tak pernah senyum, tiba-tiba pagi tadi pergi kerja senyum, malam semalam Liverpool menang lah, patutlah senyum. Tuan-tuan rahmati Allah, senyum lain macam. Pagi tu senyum, Abu Jahal, kau kenapa senyum lain macam ni? Cerita kat aku, mesti ada cerita best, kongsilah kat aku nak tahu juga cerita tu. Kalau kita lah dekat tempat Nabi Muhammad, kita jawab apa tuan-tuan? Tak payahlah cerita kat engkau ni, bukan kau nak dengar pun. Kalau aku cerita yang depan mata kau, aku cerita pun kau tak percaya lagi lah. Kalau aku nak cerita aku naik ke langit apa, tak payah, biar aku cerita kat Abu Bakar. Kalau aku cerita kat engkau lagi, kau ngejek aku lagi ada. Itu bahasa kita, betul tak? Itu kita lah bertemu dengan orang yang jahat, yang tak suka dengan kita, yang busuk hati dengan kita, kita jawab macam tu lah. Takkan nak jawab baik-baik. Tapi Nabi tidak. Ni Nabi nak contoh pada kita. Nabi kata apa Abu Jahal? Sesungguhnya malam semalam aku bergerak daripada Al-Haram pergi ke Al-Aqsa. Orang pertama yang dengar cerita tu Abu Jahal dengar dulu. Maksudnya, walaupun Abu Jahal tu benci dekat Nabi, Nabi tetap cerita benda yang sama apa yang Nabi sampaikan pada kita kepada juga orang yang tak terima Nabi. Nabi tak ada sangka buruk. Nabi tak ada kata, engkau ni bukan nak dengar menjaga aku. Nabi cerita sebiji. Dalam hadis Bukhari itu 2 muka surat pasal Isra' Mi'raj, Abu Jahal dengar dah benda tu. Tuan-tuan bayangkan, selepas daripada tu apa yang berlaku? Abu Jahal bila dia dengar, betul lah sangkaan kita, dia bukan nak dengar, nak terima pun. Dia ada taktik, dia ada strategi. Muhammad, cerita kau ni sedap. Kau tak payah cerita panjang-panjang, nanti orang tak faham. Kau cerita je, engkau bergerak daripada Mekah pergi ke Palestin. Dulu tak sebut Palestin, Syam. Kau bergerak daripada Mekah ke Syam 1 malam. Kau cerita yang tu je. Nak tak? Apa jawab Nabi Muhammad? Kalau kita, tak payahlah. Lagi kau nak suruh aku cerita ke orang, tak payahlah, biar aku cerita kat sahabat-sahabat aku dulu. Ini tuan-tuan, Abu Jahal kata, Muhammad, boleh tak kau cerita benda yang aku nak kau cerita tadi? Kau bergerak daripada Mekah ke Syam 1 malam kepada seluruh penduduk Mekah. Aku kumpulkan mereka, aku sediakan tempat, kau cakaplah sepuas-puasnya pada orang Mekah. Nak tak? Kalau kita duduk ke tempat Nabi, sebelum ni kau tak pernah bagi pun aku berdakwah. Kau halang aku, kau tentang aku, kau tangkap kawan-kawan aku yang bersama dengan aku. Tiba-tiba pagi ni aku cerita pasal Isra' Mi'raj, kau nak kumpul orang Mekah. Ni pelik. Tak payah. Ni mesti ada perangai, ada niat buruk ni Abu Jahal. Ni kita lah kalau kita kat tempat Nabi pagi itulah. Baru turun syurga tuan-tuan. Baru turun syurga. Nabi ni baru balik tengok syurga, baru balik bertemu Allah daripada Sidratul Muntaha, dapat pula perintah solat. Tuan-tuan, Nabi jawab dengan penuh santun. Nabi kata, Abu Jahal, inilah yang sangat-sangat aku inginkan, dan sememangnya aku nak bertemu dengan orang-orang Mekah. Akhirnya Nabi sampaikan kepada orang Mekah apa yang berlaku pada malam tersebut, sehingga walaupun ada 2-3 orang yang ragu-ragu kepada Nabi SAW, nak menggambarkan kepada kita begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Kita berhenti untuk azan dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baik tuan-tuan rahmati Allah, kita sambung balik. Bermaksud tuan-tuan, cerita tadi nak gambarkan apa? Bagaimana Nabi SAW
manusia yang memang tak pernah ada sangka buruk pada orang, yang mana orang itu walaupun ada niat jahat kepada Nabi, Nabi tetap memberikan yang terbaik, Nabi tetap menyampaikan yang terbaik, selaras dengan sifat Nabi itu tabligh, untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada semua manusia. Betul tuan-tuan, itu baru satu cerita. Banyak lagi kalau kita nak lihat perkara-perkara yang menyebabkan kalau kita di tempat Nabi, kita akan tolak apa saja pelawaan yang boleh memberikan satu rasa yang tidak selesa pada kita, kita akan melawan. Nabi nak pergi buat umrah, dah sampai kat Hudaibiyah. Tuan-tuan tahu kan Hudaibiyah tempat miqat kan? Dah sampai kat Hudaibiyah pakai ihram, bukan nak pergi perang, tak ada bawa senjata pun. Omar, Abu Bakar semua ada. Bawa kambing aja untuk dam. Standby. Kalau kena dam, sembelih. Kalau tak, kita buat makan-makan. Dah sampai dah, tiba-tiba tak boleh. Tak boleh masuk, tak boleh buat umrah. Omar menggigil marah. Abu Bakar tak cakap apa. Bukan dekat. Daripada Madinah nak pergi ke Mekah, dah sampai ke Hudaibiyah. Tuan-tuan rahmati Allah, tak dibenarkan untuk melaksanakan umrah. Niat dah niat kat Bir Ali, nak buat macam mana ni? Mesyuarat pula lagi. Kalau kita tuan-tuan lantak perang, umrah tetap on, duit dah bayar 8,000 ni. Kita flight baru ada flight problem, mengamuk kita. Travel pening bala, Allahu Akbar. Flight punya pasal ni, flight yang cancel flight. Pening bala kita, mengamuk orang kita. Nak tak nak kena pergi juga. Mana tidaknya cuti dah ambil. Nak cuti bukan senang, ada banyak borang nak kena isi. Nak kata cerita pasal Nabi ni tuan-tuan, tahap sabar Nabi. Keluar kemah, ambil kambing, sembelih. Sahabat lain tengok Nabi dah sembelih, maknanya Nabi bayar dam lah. Dia tahallul lah. Tahallul, semua bertahallul, sembelih kambing. Makna kata nak terima tu kadang berat, kadang tidak, tapi tengok akhlak Nabi, redha jadi semua segala perkara. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu saya sebut, berjalanlah kita mana negara pun, hiduplah 1000 tahun pun tak jumpa orang macam ni. Sebab itu dalam hati kita, kalau kita tak ada keinginan nak jumpa dengan Nabi dalam hidup kita, sama ada yaqazah sedar ataupun mimpi ataupun esok di hari akhirat, rugilah kita tuan-tuan jadi umat Muhammad. Rugi sangatlah kalau kita ni tak ada rasa teringin langsung. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya pernah buat kajian sosial, bukan dekat orang masjid, bukan dekat orang surau, bukan dekat orang cerdik pandai. Saya pergi ke lorong-lorong, cari orang mental, jumpa orang mental. Saya tanya dengan dia, dalam hidup nak jumpa siapa? Dia kata mak ayah dia, nak jumpa itu, nak jumpa ni. Nanti kalau mati nak jumpa siapa? Nak jumpa Nabi Muhammad. Mental orang tu. Jumpa budak-budak itu kat Shah Alam ada beberapa program budak-budak motor. Kita ada program beli Burger King, bagi kat budak-budak ni, lepak-lepak lapar, bagi burger. Bukan senang. Bagi burger, lepak-lepak, nyemang. Nanti kalau kau mati, kau nak jumpa siapa bang? Mati jumpa mak bapak balik lah, takut kan, dah lama mak saya dah tak ada. Jumpa lagi siapa? Nak jumpa Nabi. Alhamdulillah. Makna kata keinginan tu dah ada pada semua orang. Tak payah dengar ceramah, tak payah pergi masjid, keinginan tu dah ada. Cuma nak kuatkan lagi daripada keinginan menjadi keyakinan. Bila keyakinan tu ada, barulah kita tak jadi orang yang menolak sunnah. Barulah kita tidak menjadi orang yang meninggalkan amalan dan cara Nabi. Barulah kita beramal dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keyakinan tu yang paling utama di zaman fitnah hari ini. Nak sampai ke tahap itu yang kita adakan majlis, adakan salawat, adakan qasidah. Sebab apa tuan-tuan? Nak hidupkan majlis ilmu, nak hidupkan rasa sayang dan cinta. Pergi umrah. Kalau kita pergi umrah, pergi Mekah, pergi Madinah buat apa? Umrah tu Mekah aja. Niat, tawaf, sa'i. Apa lagi? Tahallul, tertib dekat Kaabah. Tak ada kaitan dekat Madinah. Tapi kita singgah juga. Sebab apa? Nak ziarah Nabi, alang-alang dah dekat, pergilah kejap. Keinginan tu semua orang ada. Nunjukkan kepada kita tuan-tuan rahmati Allah, bahawasanya pada ketika ini sememangnya lah itu yang nak kita hidupkan, dan kita nak ada rasa macam biarlah dalam hidup kita ni ada rasa nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, ada satu masjid tau. Ada satu masjid. Masjid ni
Dia lebih kurang dalam 900 meter daripada Masjid Nabawi, dekat. Kalau tuan-tuan daripada bas tu nak masuk ke hotel, mesti tuan-tuan nampak masjid ni. Masjid mana Ustaz? Masjid Rahmah. Itu yang dekat ujung tu, dekat Nuzul Syakirin, dekat belah depan. Masjid yang dekat, siapa yang dah pergi umrah selalu sini? Ataupun dah pernah pergi umrah? Angkat tangan. Kadang-kadang dia malu angkat tangan Ustaz, kan riak pula. Turun tanganlah siapa pernah pergi umrah. Semua dah senang. Maknanya semua dah pernah pergi umrah, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah. Ni kalau tuan-tuan pergi umrah ni, pergi tempat-tempat ni, tuan-tuan. Sebab kalau kat Madinah ni orang selalu pergi Masjid Quba, dia pergi Bukit Uhud, kemudian dia pergi Pasar Kurma. Madinah kan 3 hari 4 hari tak lama, lepas tu balik hotel. Padahal ada 20 tempat ziarah dekat Madinah tu yang kita boleh habis dalam tempoh 2 jam je. Tak payah lama-lama, sebab tempat tu memang tak ada jual jubah. Yang buat penat, buat lama tu jual jubah, akak beli kacang tak habis. Kacang. Ustaz, mana nak jual kacang? Beli kacang Ustaz. Saya kata kat Petronas kita berlambak kacang kak, kata. Tak apalah tuan-tuan, esok ada rezeki pergi lagi, insya-Allah. Allah Taala dia tak panggil orang yang mampu. Allah Taala memampukan siapa yang dipanggil. Tu tuan-tuan pegang sungguh-sungguh. Lepas tu tiap-tiap hari orang tua-tua dulu dekat rumah usang macam mana pun, mesti dia ada macam apa tu, sejadah ataupun gambar kain. Kalau kat kita, rumah kita, frame kita tak ada dah. Frame kat rumah kita gambar convocation, gambar naik pangkat, gambar beruk. Ada juga orang letak gambar beruk kat rumah. Ni beruk ni Ustaz, dia cerita kat saya pula pasal beruk. Pernah saya datang tu rumah haji tu, Ustaz ni beruk ni tak ada kat Malaysia Ustaz. Dah tak ada, kenapa letak gambar dekat tangga ni? Terkejut saya. Tak, dia letak, orang dulu-dulu balik kampung kan, mesti ada kain yang macam kain lusuh-lusuh gambar Kaabah, warna merah macam tu, sejadah, letak dekat dinding. Sebab apa? Dia tahu dia tak ada duit, dia susah, tapi berharap juga nak pergi untuk buat ibadah umrah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ni bila kita sebut pasal keinginan ni tuan-tuan, ada satu masjid 900 meter je dekat Masjid Nabawi tu. Masjid tu nama dia Masjid Sajadah. Sebenarnya ada banyak lagi, Masjid Sajadah, Masjid apa ni, Ijabah. Masjid Ijabah tu depan dia je, dekat je. Kalau jalan kaki dia daripada hotel kita memang sampai. Masjid Ijabah tu tempat Nabi doa 3 doa. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan, bukan main-main. Saudi pun memperakui bahawa tempat ni memang tempat sejarah. Dicantikkan juga di zaman King Fahad. 3 benda Nabi doa, 2 makbul, 1 Allah Ta'ala tak makbulkan. Apa dia? Tu tuan-tuan kaji sendirilah. Panjang pula cerita kan, sampai pukul 10 tak balik, tuan-tuan lapar. Ada drama pukul 9 sekejap lagi tuan-tuan. Tak sempat pula tengok. Sebelah Masjid Ijabah tu, masuk selekoh sikit, nama dia Masjid Syukur. Ataupun Masjid Sajadah. Ataupun, dari 3 nama tuan-tuan. Ataupun nama je Masjid Abu Zar Ghifari. Nama je masjid, tapi kecil macam surau je. Masjid Bukit Pucung besar lagi. Dia kecil. Dekat luar tu dia tulis, kenapa dinamakan sebagai Masjid Syukur? Dia tulis, dinamakan Sajadah ataupun Masjid Syukur, sumia Sajadah wa dzalik li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fihi sajdatan tawilah haisu atahu Jibril. Dekat situ, dekat sangat tuan-tuan, kalau pergi umrah tuan-tuan ziarahlah Masjid Sajadah ni ataupun Masjid Syukur. Tuan-tuan boleh Google kat Waze, boleh jalan kaki je. Dekat situ, dekat Masjid Sajadah tu diceritakan bahawa dinamakan Masjid Sajadah kerana di situ Nabi pernah sujud lama dekat situ. Nabi keluar, sahabat cari Nabi tak jumpa. Mana Rasulullah? Mana Nabi kita? Tak jumpa. Cari. Nabi tengah sujud. Dia tak ada masjid dulu, dia tanah kosong kan. Nabi sujud. Sahabat kata tak apalah, tunggu Nabi bangkit. Tak bangkit. Kumpul sahabat-sahabat. Agaknya Nabi dah wafat. Nak kata lamanya Nabi sujud sampai sahabat assume, berasa macam Nabi dah wafat. Nabi bangkit. Nabi peluk sahabat. Nabi pun bagi tahu dekat para sahabat. Nabi cakap dekat para sahabat. Nabi bagi tahu, sesungguhnya tadi atahu Jibril alaihissalam fabashirhu. Jibril datang kepada aku dan Jibril memberi kabar gembira kepada aku. Yang menyebabkan Nabi sujud lama ni. Kata Nabi SAW, wa qala lahu, Jibril datang ke aku. Jibril sampaikan satu benda, annallahu azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah bercakap, Allah berfirman, man shalla alaika, siapa yang selawat kepada kaum Muhammad, sallaitu alaih, aku selawat kepada dia balik. Man sallama alaika, sallamtu alaih,
Siapa yang salam, maknanya selawat dan salam kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada Nabi dan memberikan salam kepada Nabi, maka Allah akan berselawat dan memberi salam pula kepada orang itu. Lizalik sajjadal sajdatat tawilah syukran li rabbih. Kerana wahyu tersebut, pesanan tersebut, kabar gembira tersebut menyebabkan Nabi sujud dengan sujud yang lama. Tuan-tuan, makna kata apa? Nabi punya seronok bila umat Nabi ni dapat something special daripada Allah. Umat lain tak dapat. Nabi ni banyak benda nak fikir, tapi bila Jibril datang, Muhammad, Allah Ta'ala kata, siapa yang selawat kat engkau, Allah selawat dekat dia. Makna selawat tu doa. Allah bagi makbul doa. Allah sampaikan salam kepada dia. Nabi seronok, Nabi rasa gembira teramat sangat. Nabi sujud dalam keadaan sujud yang lama. Syukur dekat Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitulah rahmatnya Nabi SAW pada kita. Tuan-tuan pergi nanti esok tuan-tuan. Betul juga dekat Madinah ni, dekat belakang Bukit Uhud. Nak masuk belakang Bukit Uhud tu tak boleh bawa naik bas, dia kena naik coaster, bas kecil. Belakang tu ada Maharis Uhud, gua Nabi SAW, tempat Nabi berehat selepas Nabi teruk berdarah habis daripada perang Uhud. Habis daripada perang Uhud, Nabi dibawa lari oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah. Talhah bawa Nabi lari untuk selamatkan Nabi, dan Nabi naik dekat gua tersebut. Dan hari ni tuan-tuan, gua tu ditutup. Adalah ceritanya. Tuan-tuan rahmati Allah, nak kata ni tempat-tempat sejarah yang boleh kita pergi ziarah, yang kita boleh pergi. Rugi sangat esok tuan-tuan kalau ada kesempatan, ada masa, tapi kita tak dapat nak ziarah dan pergi tempat-tempat macam ni. Sebab apa tuan-tuan? InsyaAllah akan menghidupkan rasa keyakinan kita kepada Nabi SAW. Rahmatnya Nabi tuan-tuan, banyak cerita nak sampaikan. Ringkas-ringkas kita tuan-tuan, rahmatnya Nabi. Nabi pergi rumah sahabat. Depan rumah sahabat ada unta. Unta tu terikat dekat depan rumah. Sahabat pun pergi dekat unta, Nabi pun pergi dekat unta tadi. Habis masuk jumpa sahabat, selesai urusan, keluar daripada rumah sahabat, Nabi tengok unta, Nabi pegang unta tu, pegang aja. Nabi tanya kat sahabat, sahabat, berapa lama dah kamu tak bagi makan minum dekat dia? Dia kata, aku dah bagilah, tapi sebelum ni memang lama aku tak bagi, tertinggal, aku ada urusan kat luar musafir, lama aku tak bagi makan minum kat dia. Nabi kata apa? Dia lapar, tak cukup makan, tak cukup minum, yang kamu bagi ni tak cukup untuk dia. Makna kata tuan-tuan, bukan manusia je dapat rahmat, dapat keselamatan, dapat perlindungan daripada Nabi SAW. Binatang pun dapat perlindungan, dapat rahmat disebabkan adanya Rasulullah SAW. Sebab itu sebutnya rahmat lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Hari ni tuan-tuan rahmati Allah, sebab tu saya nak sebutkan hari ni, nak hidupkan rasa keinginan, keyakinan kita kepada Nabi SAW itu mesti kena ada pada setiap di kalangan kita. Hari ni tuan-tuan ada rezeki dapat pergi umrah, gunakan kesempatan sungguh-sungguh. Sebab tu kalau saya bawa orang pergi umrah tuan-tuan, saya seronok apa? Orang balik umrah tu selalunya demam. Bukan seronok sebab dia demam, dia kena apa? Dia penat. Demam penat. Sebab pergi umrah 12 hari memang saya tak bagi rehat langsung. Habis malam pagi tadi ziarah, relax kejap, malam kita masuk masjid, malam tu kita qiyamul lail. Bagi kau-kaunya 12 hari kan. Habis qiyamul lail, esok tu sembahyang subuh, pergi ziarah pula, masuk bah. Tidur dah lambat. Ceramah lah seorang lambat, seorang pun tak dengar. Keluar bas, ziarah-ziarah lagi. Habis malam, pergi ziarah. Habis, pergi pula jumpa imam ke, pergi Bilal, jumpa bawa talk syekh ke, biar kenal ulama' yang ada dekat kawasan Al-Haram. Pergi jumpa, bawa anak-anak. Habis sampai habis. Memang tak ada hari kosong. Sebab apa? Penuh kan. Supaya datang lagi. Hidupkan lagi. Tuan-tuan ada kesempatan nanti pergilah. Ada masa. Dengan mana-mana pun tuan-tuan pergi esok, ada rezeki, ambil kesempatan, pergi cari. Jangan nak harapkan je, oh nak ni mutawif ni ada, ni mutawif ni ada. Saya mutawif saya biasa-biasa je, tak. Kita Google sendiri, tak ada masalah. Hari ni daripada Masjid Nabawi boleh jalan kaki pergi Masjid Quba. Jalan kaki tak sesat tuan-tuan. Kita pergi Spain, pergi Itali, pergi London tak sesat pun. Alih-alih pergi Mekah, kat KLIA lagi, woi jangan pecah, sesat. Pergi Mekah je dah sesat.
Tak ada sesatnya Haji. Hari ni Waze ada, send location ada, macam-macam teknologi. Boleh jalan kaki. Pergi boleh naik basikal, balik naik basikal pun tak ada masalah. Basikal pun tak payah bawa basikal daripada Malaysia. Dah ready kat sana. Boleh explore sendiri. Gunakan masa. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak bercakap tentang rahmatnya Nabi, sampai ke hari ni kita masih lagi terkesan dengan apa yang Nabi buat. Begitu juga sehingga para sahabat yang terkesan dengan apa yang Nabi sebut. Nabi kata siapa yang beli telaga ni, rezeki dia berpanjangan sampai bila-bila. Kita ni duk faham rezeki berpanjangan ni mungkin rezeki sekadar kita panjang umur sampai 80 tahun, itu aja. Tapi Sayyidina Osman bin Affan dia faham, kalau aku ikut apa yang Nabi sebut ni, kefahaman rezeki itu bukan hanya pada aku tapi juga orang selepas aku. Betul tuan-tuan. Sayyidina Osman sampai dekat Madinah, mana ada telaga? Telaga semua milik Yahudi. Orang Islam nak guna telaga. Dipendekkan cerita, Sayyidina Osman dia pergi pajak, dia pergi sewa. Akhirnya orang Yahudi pun tengok waktu yang nak Osman sewa, ramai orang beli dekat Sayyidina Osman. Memanglah sebab Osman bagi free. Ramai orang pergi ambil air. Waktu Yahudi tu jual, siapa nak beli dah, stok dah ambil siap-siap. Tu cerdik Sayyidina Osman. Jadi Yahudi pun pening kepala, aku tak boleh berniaga macam ni lah. Dia jual kat Sayyidina Osman. Dia jual pada Sayyidina Osman, contoh harganya 50. Osman pula dia bukan beli harga 50 ataupun minta murah, minta kurang. Kita kalau pergi nilai 3, kita jadi Pakistan. Tak boleh kurang ke akak. Kuranglah lagi. Pakai kereta punya besar, kapet RM50 minta kurang 30. Sayyidina Osman dengan Yahudi tawar 50. Dia kata aku bagi 100. Ini betul orang kaya. Sayyidina Osman ni betul orang kaya. Apa yang berlaku? Disebabkan itu benarlah janji Nabi SAW. Sampai hari ni tuan-tuan pergi juga dekat Masjid Nabawi tu, dekat depan tuan-tuan akan nampak ada satu bangunan. Akak orang yang mengangguk tu mesti faham, mesti tahu. Ada satu bangunan Funduk Waqaf Osman Ibn Affan. Sebelum dia siap daripada hotel tu tuan-tuan, projek-projek ni selalu ada billboard. Yang cantik tu dekat billboard tu, kontraktor siapa, bila mula, bila siap, pasal keselamatan. Bawah tu dia tulis apa? Tamlikil ard, pemilik tanah, Osman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nama geran nama dia tuan-tuan. 1000 tahun dah dia meninggal dunia. Kita belum mati lagi nama geran dah kena tukar. Belum mati lagi tengok geran, loh dah kena tukar dengan abang aku, mampus kena khianat dah. Tak selamat rezeki kita. Kalau mati pun geran sana, geran sini, buat carian sana, hilang nama kat geran. Macam mana boleh hilang tak tahu. Ini Sayyidina Osman Ibn Affan, hasil sedekah yang dia buat, sungguh-sungguh yang dia buat 1000 tahun, 1400 tahun daripada hijrahnya Nabi SAW. Hari ni tuan-tuan, kita boleh tengok dan nikmati kekayaan dia. Ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan pergi tuan-tuan tengok. Oh ini kaya, tanah tu siap boleh buat hotel. Kalaulah zaman Nabi dulu dah ada teknologi, bukan hotel tuan-tuan, KLCC gamaknya dekat sana. Kaya sahabat ni. Walaupun pakai kopiah, naik unta tu zaman dia, unta yang paling mahal. Nabi walaupun naik kuda dia paling mahal. Nabi kalau buat akikah, kambing akikah Nabi, kambing yang paling mahal. Kita tak kalau buat akikah, nunggu beratur nak ngambil kambing golek tu. Oh terasa tak payahlah kot, rasa kesian tengok kambing ni. Rusuk, tak ada daging. Kerak aja ada. Takut kita akikah tu yang bila esok kat Padang Mahsyar, anak kita badan besar-besar, nak naik kambing, dia tak kesian tengok kambing, dia yang tunggang kambing. Ambil kambing letak atas badan dia. Patut dia duduk atas kambing duduk atas badan dia. Kita akikah ni asal siap asal jalan lah. Kan? Contoh lah kan, contoh bukan orang sini orang jauh. Macam korban lah. Cari paling murah lah. Lembu, ni dah okey ni. Alah sikit-sikit nampak tulang tak apalah. Dalam tu banyak daging tu. Kita macam ada CT scan kat mata kita, banyak daging tu. Berkira-kira tuan-tuan kita dengan sedekah ni. Tu ada satu cerita tu, ambil poket 100 simpan balik. Ambil ada RM5 letak dalam tabung. Alhamdulillah. Kawan belakang pula ulur 100. Oh bagusnya awak bagi 100. Banyak rezeki awak masuk. Tak, bukan duit saya, duit awak jatuh tadi. Berkira-kira tuan-tuan, lah nak jadi juga. Sebab itu ni nak cerita ni. Kalau bab sedekahnya Nabi macam mana, sahabat lagi hebat, Nabi lagi hebat. Sabarnya Nabi, cantiknya Nabi.
Bagaimana perasaan Nabi dengan orang yang buruk hati dengan Nabi. Kalau nak cerita tuan-tuan panjang, inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tu dalam hadis ada disebutkan, Nabi ni dia tak bangga dengan ahli bait dia. Tapi Nabi bangga dengan orang-orang yang bertakwa seperti mana yang Nabi minta, seperti mana yang Nabi ajarkan kepada kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Bukanlah kata kita ni tak memuliakan ahli bait Nabi. Bermaksudnya ahli bait Nabi ada kedudukannya tersendiri. Orang yang bertakwa itu juga ada kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia bukan keluarga dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham sungguh ni. Ahli bait Nabi ada kedudukan dia, ada keturunan dia. Tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertakwa juga ada kedudukan walaupun dia bukan daripada nasab keturunan aku. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita lihatkan, kalau kita fahamkan, cukup hebat, cukup istimewa. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, 4 perkara lah yang Nabi sebutkan pada kita agar sama-sama dapat kita amalkan untuk menjadi umat Nabi yang hebat, umat Nabi yang istimewa, umat Nabi yang paling terpuji. Waktu Nabi sampai saja ke Yasrib, pada ketika itu Nabi SAW sebut, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Bagi salam ke orang. Sebab itu Nabi SAW bila bagi salam dekat orang, Nabi orang pertama yang bagi salam dan orang yang paling banyak bagi salam dekat sahabat-sahabat. Ini hebat Nabi kan? Sehingga sahabat pun bila nak lompat, nak keluar daripada satu-satu tempat tu, dia siap tengok lagi. Kalau boleh aku nak jadi orang pertama yang bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, mesti Nabi juga yang bagi salam dekat dia. Dia pun menyorok dekat satu pokok. Bila nampak Nabi lalu, dia keluar, Nabi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita macam tu tuan-tuan, tak, kita tunggu orang bagi salam kat kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam aja. Assalamualaikumnya tak buat. Sebab apa? Itu je yang wajib, yang sunat tak payahlah. Nabi tidak, orang yang paling banyak bagi salam dan orang yang pertama bagi salam. Sebab itu Nabi yakin minta pada kita untuk bagi salam sebab dia buat benda tu. Sebab tu tuan-tuan, ini hebatnya Nabi mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Kalau cakap mesti kena buat. Kalau cakap mesti ada tindakan. Bukan main cakap saja, cakap tak serupa bikin. Itu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, tut'imut ta'am, banyak bagi makan kepada orang. Bagi makan kepada orang ni tuan-tuan juga antara sedekah yang termulia, yang teragung. Hari Jumaat bukan payah pun abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, pergi kat kedai-kedai makan ke, pergi kat gerai-gerai ke, pergi kat kedai-kedai yang jual goreng pisang ke, air soya, air bandung tu. Nah, RM50, satu ikat RM1, boleh buat 50 bungkus. Akak bagi free kat 50 orang. Bukan bayar pun, RM20 bagi. Ini dak pisang. Orang Masjid Bukit Puchong ni bukannya monyet makan pisang hari-hari. Tak, pisang je tu yang balik hari Jumaat je sakit perut. Lancar je penghadaman. Makan pisangnya 3 ulas makan. Dah berapa tahun dah kita Jumaat pisang. Tak, bukan tak bersyukur. Maksudnya letak kat luar chicken chop hari Jumaat. Apa salah kan? Kalau kek tu janganlah kek biasa-biasa. Kek secret recipe, apa ni, coklat indulgent, red velvet, letak. Penuh orang tuan-tuan. Biarlah kata datang makan je. Mana tahu makan masjid punya, hati jadi baik, hati jadi lembut, jadi imam masjid lepas tu. Interview macam mana boleh jadi imam? Entahlah, saya hari tu ada makan red velvet, orang sedekah terus hati ni ngapal Quran elok. Jangan main-main tuan-tuan. Letak makanan-makanan. Air pula, air letak. Air paling mahal apa? Starbucks, caramel macchiato, cappuccino. Apa lagi? Nak ngapal banyak, nak order Starbucks ni dia ada banyak add on. Kan payah kopi O je kan. Letak situ, susun. Okey, siapa yang nak americano? Dah AJK pula ambil kumpul dalam bilik imam. Kacau Cuma kaki kopi. Dah tak seronok-seronok lah. Maknanya bagi makan ke orang, jangan berkira. Tut'imut ta'am, bagi makan ke orang. Kan payah pun kan. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi nikmat duit kat kita ni banyak sungguh.
Kadang-kadang tak bagi duit pun Allah Ta'ala bagi sihat. Itu pun nikmat sungguh tuan-tuan. Nikmat sihat ni Allah. Saya dulu pernah bertugas dekat pusat dialisis. Tengok ada orang yang cuci buah pinggang ni macam-macam. Takut kita bila tengok nikmatnya kita sihat tuan-tuan. Macam-macam penyakit hari ni ada kan. Teknologi perubatan makin mantap. Hospital makin banyak. Penyakit macam-macam naik. Dulu tak dengar masalah depression, anxiety, disorder, mental disorder. Wacana-wacana mental ni mana ada dulu. Padahal dulu lagi mental tuan-tuan. Nak pergi KL mana ada waste. Betul tak tuan-tuan? Kalau fikir mental, orang dulu lagi mental. Atuk nenek kita lagi pening kepala dulu. Lalu kat Karak tu gajah melintas. Kan? Kereta dulu mana ada auto, manual. Kerak, kerak, kerak. Tekan kelas 3 kali baru masuk gear 1. Kereta atuk-atuk kita dulu kan. Elok selamat pula atuk-atuk kita dulu. Tenang aja. Paling-paling tidak pun darah tinggi kecil manis itulah kan. Banyak minum kopi malam. Lepas ceramah makan. Lepas ceramah makan. Lepas ceramah makan. Tu ustaz pergi dulu. Makan nasi tak habis kan. Tuan-tuan rahmati Allah. Orang sekarang teknologi macam-macam. Nak makan tekan aja. Order sampai. Nak berkawan ada apps kawan. Facebook 5,000 orang kawan. Kita tak pernah kenal dia 5 tahun tinggal kat sini. Tak kenal jiran. Tapi dia ada 5,000 friend dalam Facebook. Orang tak kisah, tak kenal kiri kanan jiran depan belakang. Sebab kawan aku kat Facebook, kawan aku kat Instagram, 5,000 followers aku. TikTok satu malam boleh dapat 5,000 diamond. Orang boleh bagi, orang kenal aku lah. Apa nak sibuk-sibuk? Tuan-tuan rahmati Allah. Tapi zaman sekarang, zaman paling ramai orang tertekan. Tanyalah doktor-doktor kita, anxiety, ketakutan lah, depression lah, macam-macam. Sebab apa tuan-tuan? Itulah zamannya. Penyakit macam-macam. Sebab itu tuan-tuan, rezeki sihat, rezeki yang paling hebat, rezeki yang paling menarik, paling tinggi sekali. Allah dapat sihat lah tuan-tuan. Tuan-tuan syukurlah dapat sihat. Masa sihat ni buatlah amal ibadah banyak-banyak. Buatlah amal ibadah banyak-banyak. Buatlah apa saja kebaikan. Tut'imut ta'am, bagi makan ke orang. Dengan makan ni tuan-tuan, boleh juga bagi kebaikan, boleh cambah kasih sayang dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita, walaupun kita bawa makanan yang biasa-biasa, janji ada masa makan bersama. Hari ni berapa ramai keluarga tuan-tuan yang tak ada makan bersama ataupun waktu makan bersama dengan ahli keluarga. Ramai. Ada waktu tapi masing-masing pegang telefon. Mak pegang telefon, ayah pegang telefon, Along main game. Duduk sambil tunggu order makan tu kan, tunggu. Semua pegang telefon. Sampai makan-makan-makan balik. Dapatlah tanya sembang 2-3 benda. Masa makan tak berkualiti. Nabi kalau makan mesti dia suapkan isteri dia. Akak-akak bilalah sabar abang suapkan akak. Masa zaman makan beradab dulu ustaz. Kan biadab jadinya. Melonjor aja. Saya orang Perak, minta maaf lah kalau bahasa Perak tu keluar ya. Kadang-kadang nak nyemunyi kan, nak jadi orang keel tapi tak boleh. Lama tuan-tuan tak ada kan? Nabi kalau isteri nak masuk kereta, Nabi buka pintu. Tuan-tuan buat tuan-tuan. Lantak dia lepas ada tangan ada. Buka lah pintu tu. Susah sangat. Itu kita tuan-tuan kan. Allah. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Nabi akan meraihkan pasangan. Isteri Nabi akan habiskan saki-baki makanan pada jari jemari Nabi SAW. Akak-akak lalu macam tu kak. Lepas makan asam pedas, gulai tempoyak, ada petai. Bang, tak payah basuh bang. Kenapa? Tak payah, letak pinggan kat situ. Mes sini jari abang. Kenapa kamu senang? Mes sini jari abang. Serap. Tuan Nazir pula yang buat macam tu. Tapi kat rumah tak apa. Jangan buat kat KFC. Orang viral nanti. Abah pun terkejut. Allahu Akbar. Apa hal dekat bini aku ni. Dengan ceramah ustaz mana? Telefon long. Angah. Balik hujung minggu ni. Mak tak lama dah tu. Dah gigit-gigit jari apak dah. Tuan-tuan. Saya ceramah kat Ipoh. Orang Ipoh ni dia sporting sikit. Dia kata ustaz tak lalu lah teman. Kalau dia suap kat teman tak mau lah. Yop tu tak mau jari dia. Kenapa? Oh yop tu suka korek pusat kata dia. Weh kotor pula. Tuan-tuan jangan buat apa itu tuan-tuan. Tut'imut ta'am, bagi makan dekat orang. Dalam datang kuasa surau masjid kita, pernah tak Tok Imam suap Tok Bilal? Banyak lagi ada makan tak? Ceramah Maulid Rasul takkan tak ada makan? Ada tak? Ada. Ada tak Tok Imam? Tuan Bilal buka mulut.
ngang pagar tak berapa nak cukup. Masuk dalam. Senyap aja Tok Bilal tak ngang balik. Sebab apa? Cincin tu imam tadi habis kat dalam. Licin. Tuan-tuan jaga-jaga tuan-tuan. Makna kata apa tuan-tuan? Itu nak hidupkan kasih sayang. Tut'imut ta'am, bagi makan dekat orang. Kita bagi makan dengan sunnah makan sama-sama, makan bertalam. Dekat rumah kena ada talam. Makan sama-sama, makan bertalam. Ada talam dekat rumah, sediakan makan sama-sama. Supaya apa tuan-tuan? Supaya hidup kasih sayang sepertinya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, silaturahim. Silaturahim kena jaga tuan-tuan. Jangan pecah belah. Kita lemah bukan sebab kita tak ramai. Umat Islam bilion. Yahudi yang duk kita kata jahat tu puluh juta aja. Umat Islam bilion. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bila kita sebutkan tentang kekuatan umat Islam ni tuan-tuan hebat semua. Sebab itu hebatnya kita bukan sekadar hebat, tapi mesti ada hebat silaturahim. Dia contoh macam ni lah tuan-tuan. Kita ni kalau gaduh-gaduh pun, dia gaduh-gaduh manja-manja je. Macam penyokong bola. Geng JDT. Dengan geng Perak, dengan geng Selangor. Ataupun apa ni English Premier League kan. MU ada geng dia. Chelsea ada geng dia. Arsenal ada geng dia. Geng Jawatankuasa Masjid Liverpool ada geng dia. Pakai jersey. Malam bola kalah. Esok bahan-bahan. Sekali semayang okey. Main bola, makan, pergi kerja, sama okey, betul tak tuan-tuan? Pakai jersey lain-lain, tapi bila makan, duduk boleh relax. Sebab apa? Bola je. Apa nak kecoh-kecoh? Yang kayanya pemain bola. Yang kayanya stadium. Kita nyokong seronok lah. Sebab tradisi menyokong, okey lah. Ni tak. Bang, kenapa tak tegur Haji Dollah tu? Haji Dollah angkat tangan kat abang, melambai kat abang. Abang tak tahu aja. Malas aku tegur Haji Dollah. Tengok depan rumah dia bendera apa. Lagi-lagi nak dekat ni kan. Gaduh ha. Jangan gaduh tuan-tuan. Buat macam main bola tadi ha. Awak jersey awak, awak cap kipas, awak cap pintu. Tapi bila kita makan sekali gaduh ha, gaduh Facebook, gaduh Instagram, WhatsApp group kena remove, kena left group ya. Geng balik. Nak gaduh sampai bila? Yang kaya depa. Yang kita gini dengar ceramah bila nak ambil ustaz ni. Kita apa itu je lah, ya tak? Macam mana? Gek pucung je lah kita duduk. Yang kaya dia, main bola dia yang kaya. Contoh tuan-tuan. Dia tak payahlah kita sibukkan. Berapa sebulan, 2 bulan ni tuan-tuan, gunalah masa untuk silaturahim. Jangan pecah belah. Jangan sesat menyesatkan orang, bid'ah membid'ah. Janganlah. Jangan. Itu bukan akhlak Nabi. Nabi, hebatnya Nabi bersilaturahim. Sehingga kan bagaimana nak perang ni, bukan Nabi pergi terus perang, hantar surat. Nak berkawan, tolonglah berkawan dengan kami. Kalau kamu kawan dengan kami akan jaga kamu. Kamu bayar jizyah. Tak nak, apa perang? Bukan datang-datang terus perang. Tidak, bagi surat. Dia balik. Surat kena koyak. Bagi lagi, Nabi bagi surat. Ada cop mohor Nabi. Dia tolak lagi. Nabi pergi lagi. Tolonglah berkawan dengan kami, jomlah geng dengan kami. Bukan paksa masuk Islam pun. Kita kawan-kawan dulu. Oh, ni akhlak Nabi. Dengan musuh Nabi bersilaturahim. Kita dah. Kerana adik-beradik pun pecah belah. Raya tak? Alung ada? Tak apa ngah. Jagi Alang datang. Tunggu Alung balik dulu. Jagi Angah datang. Alang kat sini dah ni. Kat Syal depan ni. Tapi nampak kereta Alung ni, Alang patah balik. Sebab apa? Alah ha, Alung undi orang lain, saya undi orang lain. Gaduh. Ni tuan-tuan kena jaga-jaga. Janganlah kita pecah belah kerana tak ada silaturahim. Tuan-tuan rahmati Allah, yang keempat, yang paling istimewa dan penting tuan-tuan, Nabi sebut apa? Wasallu fil laili wa nasun niyam. First, afshu salam, tut'imut ta'am, wasilu silatul arham. Yang keempat, sallu fil laili wa nasun niyam. Semayang waktu malam, waktu orang tengah tidur. Qiyamul lail ni mesti kena titik beratkan di akhir zaman. Orang yang semayang malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jaga dia. Sebab semayang malam ni untuk pastikan roh kita sentiasa jadi muda. Jasad kita akan menua tuan-tuan. Uban, janggut jadi putih. Saya ni kejap ni, esok jatuh, kedut. Kan? Kecuali mati muda tak kedut lah.
Kedut kita, tangan ni makin lama makin kedut, kulit lagi banyak daripada daging, tua. Tapi kalau roh tadi dididik untuk terus kekal muda, waktu dalam nazak pun insya-Allah kita doa-doa, biarlah kita mampu untuk boleh kita berzikir, boleh kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Roh tu sentiasa pernah buat perkara itu sejak daripada waktu muda lagi. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ini penting semayang malam. Kalau bagi yang tak pernah mula tuan-tuan, seminggu tu buat 2 rakaat je dulu tuan-tuan. Buat 2 rakaat dulu. Mula-mula ni. Jangan kita nak buat bantai terus 8 rakaat, buat 10, buat 2 rakaat dulu sebelum subuh. Buat perlahan demi perlahan, insya-Allah kita akan melazimi dan membiasakan diri kita untuk melaksanakan solat malam. Jangan tinggalkan solat malam tuan-tuan, lagi-lagi akhir zaman ni macam-macam fitnah, macam-macam scammer, macam-macam penipuan ada. Kita ni pula cepat-cepat terpengaruh. Kita ni cepat taksub dekat orang. Tengok orang tu nampak baik, nampak elok, oi taksubnya kita. Akhirnya kita masuk dalam lubang penipuan dan pendustaan manusia. Begitulah Dajjal esok datang. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita tak pandai nak membezakan yang benar dan yang salah. Sebab itu fitnah yang paling besar di akhir zaman ni tuan-tuan, apa dia? Manusia tak tahu nak membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika perkara itu benar, manusia kata itu salah. Kan disebut dalam Quran, dalam hadis Ruwaibidah, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Golongan di akhir zaman ni, golongan ahli fitnah, ahli zaman ni, lahirnya satu kumpulan yang orang semua dekat dia, sedangkan dia orang yang salah. Wa yuhiqqul batil wa yubattilul haqq. Dan orang yang betul pula dia kata orang ni tak betul. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Lepas tu kita pun tak tahu mana satu betul tak betul. Kita tengok pada mata pandangan kita, elok kita ikut, tak elok esok kita tinggal. Tapi jaga-jagalah. Dengan solat malam, maka kita akan jadi sama-sama manusia yang sentiasa dipelihara Allah. Wallahu alam tuan-tuan, sekadar itu sajalah yang boleh saya kongsikan. Moga-moga kita memahami betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan percayalah dengan rahmat dan kasih sayang Allah itu akan menyebabkan kita sentiasa mendampingi, menginginkan dan meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Wallahu alam, kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.